Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Irfan Syahmi dan anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Macam biasa, kita akan bersiaran dari pukul 2 sehingga 3 petang dan sayalah ketua kelas Mahir untuk hari ini. Tapi sebelum kita mulakan adik-adik, macam biasa, saya nak ingatkan tentang penjagaan SOP. Yang pertama sekali kan, kalau kita berada di luar rumah ataupun di kawasan yang sesak, jangan sesekali lupa untuk pakai pelitup muka. Dan yang kedua, apabila kita dah pegang macam-macam barang kan, kita kenalah sanitize tangan kita ni. Nah, nampak tak? Barulah kita rasa selamat. Kita rasa yang tak adalah COVID akan menjahatkan kita dan mendapatkan kita penyakit. Okey. Dan seterusnya, kalau kita dah pakai hand sanitizer, kita kenalah basuh tangan kita secara kerap. Barulah kita rasa selamat dan tiada virus COVID-19 dengan diri kita. Okey. Apabila kita dah selesai dengan penjagaan SOP, barulah kita akan bersedia dengan topik kita pada hari ini. Dan untuk hari ini, kita akan belajar tentang sains rumah tangga menengah atas. Sebelum ni kan kita tahu sains tentang biologi kan, fizik, kimia. Tapi hari ini kita akan belajar tentang sains rumah tangga. Sebelum tu, kita nak berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan video profil beliau. Bersama saya Irfan Syahmi dalam Mahir di Didik TV KPM. Di studio kita ada Cikgu Anita. Selamat datang ke Mahir, Cikgu. Apa khabar? Baik. Terima kasih. Cikgu sihat ya? Sihat. Itulah yang kita dengar pada hari ini. Cikgu, kita nampak tadi Cikgu ada pengalaman mengajar lebih daripada 18 tahun. Ya. Betul ke Cikgu? Ya Betul. Allah, hebat Cikgu. Cikgu, sebelum tu apa kata kita berkenalan dengan Cikgu dengan lebih mendalam. Silakan Cikgu. Okey. Nama Cikgu Anita binti Tian. Cikgu daripada Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Puteri Titi Wangsa, Kuala Lumpur, dan memang berpengalaman mengajar selama sebenarnya hampir 20 tahun. 20 tapi tahun. dalam sains rumah tangga 17 tahun. 17 tahun. Nampak ya. tak? Pencapaian Cikgu mengajar sebanyak 17 tahun dalam subjek sains rumah tangga. Ya, ya. Dan itulah sedikit sebanyak ilmu yang akan dicurahkan pada hari ini. Tapi Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, Ya. apa kata kita amalkan sedikit penjagaan SOP lah. Betul tu. Pertama sekali, bila kita di tempat awam, kita kena memakai pelitup muka. Dan sekarang ni kita pun nak mulakan aktiviti. Apa kata Cikgu sanitize tangan Cikgu dulu? Okey, boleh. Silakan Cikgu. Memang sepatutnya pun. Kan? Okey. Sebab kita masih belum menang. Jangan lupa hashtag apa? Kita jaga kita. Okey Cikgu, saya sanitize pula ya. Ya, ya. Lepas kita dah sanitize tangan kita, okey, apa kata kita buka mask kita lah. Okey. Untuk mulakan sesi kelas Mahir pada hari ini. Kita masukkan dalam bekas yang telah disediakan. Silakan Cikgu. Okey. Terima kasih. Cikgu dah makan? Oh, semestinya. Mestinya lah. Barulah kita bersedia untuk kelas kan? Ya, ya. Baik. Okey. Bila Cikgu bersedia, saya pun dah bersedia. Apa kata kita mulakan dengan kelas kita pada hari ini. Topik kita, subjek kita adalah sains rumah tangga. Tapi spesifiknya, apa yang kita nak belajar hari ini Cikgu? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita nak melakar rompi. Pola rompi. Mendraft pola rompi. Ya. Rompi? Ya, rompi. Saya tak pernah dengar perkataan rompi Tak ni. pernah? Kalau rompi saya tahulah pelawak rompi. tu. Okey, bukan yang tu. Okey, Okey. rompi ni adalah sejenis baju, anak baju yang tiada lengan. Biasanya di sekolah pengawas akan pakai ataupun pengawas pula sumber atau pengawas koperasi. Dia baju tanpa lengan yang kita pakai bersama dengan kemeja. Oh, seingat seperti saya. yang ni. Okey, seingat Irfan saya. dulu pengawas tak? Saya pengawas Cikgu. Maknanya yang dulu saya pakai vest tu rupanya bahasa Melayunya rompi. Ya, kita selalu sebut vest. Vest, ataupun kita kalau pakai bersama dengan waistcoat dipanggil waistcoat. Blazer panggil waistcoat. Okey. Ini adalah contohnya lah. Ya. Baik Cikgu. Okey. Hari ini kita akan belajar bagaimana nak mendraft pola. Tapi sebelum draft pola, kita kena ada lakaran rompi dahulu. Okey, lakaran rompi ni kalau kita tengok di sini tiada lagi pilihan fabrik. Saya nak minta tolong Irfan Okey. memilih fabrik.
Cikgu dah pilih dah sebenarnya, Ya tapi ke? nak pendapat kedua. Nak tengok tis saya macam mana ya, lah ni? betul. Okey cikgu. Sekarang ke? Ya, yang Baik. ni, yang ni Fan. Tengok Oh, ke yang ni. belakang. Okey, baiklah. Kat Kejap. situ ada 6 pilihan fabrik. Wow, nampak tak kawan-kawan semua? Dekat sini ada 6 pilihan fabrik yang sangat menarik. Cikgu nak saya pilih satu ya? Ya, satu. Baik. Kalau ikutkan cita rasa saya nak pilih warna ni. Warna purple ni. purple. Okey tak cikgu? Macam menarik tak? Menarik. Sebenarnya semua tu menarik. Cuma nak pilih yang kedua. Memang menarik. Sebab apa Irfan pilih? Saya rasa sebab warnanya satu. Okey, warnanya menyelah dan orang kata apa? Warnanya legap. Okey. Dan yang kedua, coraknya sedikit minimalis, macam tak banyak sangat bunga. Jadi saya rasa macam kalau orang tengok pun sedap mata memandang. Okey. Cikgu setuju dengan pilihan Irfan. Baik, terima kasih cikgu. Okey. Bila kita dah ada lakaran, dah ada contoh fabrik, jadi di sini bila kita murid akan tahu bagaimana dia nak buat. Contoh kat sini adalah proses cahitan yang ada garis leher. Di sini garis leher dia, okey. Butang dan lubang butang. Di sini ada butang dan juga lubang butang di dalam di bahagian belah. Belah ni untuk memudahkan kita memakai cikgu. pakaian Okey. Dan di sini ada lisu pemadan. Ini adalah lisu pemadan. Cikgu, lisu pemadan tu macam mana? Kalau kita nak belajar dengan bahasa yang mudahnya lah. Orang sekarang panggil, bukan orang sekarang, memang dia orang panggil dad. Oh, dad. Dia memberi bentuk kepada pakaian. Jadi dia akan memberi bentuk kepada tubuh badan seseorang bila ada dad ni. Okey, macam barulah nampak ikut bentuk badan tu sikit lah. Lagi cantik. Okey, baik. Lisu pemadan yang ini kita gunakan lisu cekung di bahagian cekung. pinggang. Okey. Kelim di bahagian sini. Kelim tu apa cikgu? Kelim adalah cantuman 2 keping fabrik. Okey. Cantuman 2 keping fabrik. Kita lakukan, kita jahit di sini di bahagian rusuk dan juga bahagian bahu. Bahagian bahu. Okey. Kelepek lurus. Ini adalah salah satu penyudah tepi di bahagian bawah. Kita letak, kita buat kelepek lurus di bahagian Kelepek bawah. lurus nama dia. Ya. Baik, cikgu. Okey. Terusnya, kita dapat apa pula? Tadi Irfan dah pilih fabrik ni kan? Betul, Fabrik warna ungu Warna tadi. ungu. Bila pilih warna ungu kat sini, kita tahu fabrik yang kita akan gunakan. Okey. Jadi, bila dah tahu, ianya lebih memudahkan. Dan fabrik yang kita pilih untuk rompi ni perlu sederhana tebal, sebab dia akan terletak lebih elok. Baik. Kemudian dia perlu mengikut warna yang sesuai. Sesuai dengan mungkin dengan apa orang kata apa majlis dan sebagainya kan. Ya, dengan situasi ataupun aktiviti. Okey. Lepas tu dari sudut tadi ketebalan fabrik cikgu dah sebut belum? Belum cikgu. Okey, sederhana tebal. tebal. Okey. Kemudian ada lakaran di sini. Lakaran hadapan dan juga lakaran belakang. Apa pentingnya kita buat lakaran hadapan dan lakaran belakang ni adalah supaya bila kita melakar pola, memdrah pola, kita berpandukan lakaran ini. Sebab kita nak tahu adakah ada tak lisu di hadapan atau di belakang. Macam lisu ini di kedua-dua belah. Jadi pastikan dalam pola nanti kena ada lisu pemadan depan dan belakang. Macam itulah. Kalau dia sama je macam sains yang kita belajar biologi semua. Sebelum kita nak buat eksperimen kena ada orang kata apa bahan utamanya. Dan inilah lakaran yang perlu ada sebelum kita menjahit kita punya rompi. Okey. Selepas kita melakar, apa yang sepatutnya kita buat untuk kita hasilkan rompi? Bila kita dah lakar, apa kata kita mulakan dengan ukuran badan? Betul ke cikgu? Ya. Betul, pandailah Irfan. Mesti ada ukuran badan. Okey, lepas ni saya. Lepas ni kita akan belajar cara mengambil ukuran badan. Okey, baiklah. Cikgu pun dah ajar kita tentang lakaran dan lepas cikgu cakap kita akan mengukur badan kita. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat dulu, kita kembali selepas ini. Okey, jom.
video penuh, anda boleh layari YouTube Didik TV dan juga laman web Tonton. Selamat belajar! Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syahmi dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Anita di studio. Okey, tadi kita dah cakap yang sekarang ni kita nak buat ukuran badan. Nampak tak, saya pun dah macam Pereka Fashion. Dah ada list semua ni. Apa kata kita mulakan, Cikgu? Okey, sebelum kita buat ukuran badan, cikgu nak ikat dulu. Cikgu, kenapa Ikat Cikgu ni. ikat patung ni, Cikgu? Sebab kita nak tahu kedudukan pinggang. Okey. Kenapa nak tahu kedudukan pinggang? Sebab setiap badan orang tak sama. Ada torso yang tinggi, ada pandai. torso yang rendah. Kalau Ifan dengan Dami ni memang takkan sama. Takkan sama. Jadi kita perlu ada ikatan pinggang di sini supaya kedudukan yang bila pola kita buat nanti dia akan cantik. Terletak betul baik dengan Dami ni. Okey. Okey. Jadi bila dah ikat kita tahu kedudukan pinggang, ya. Okey, bila mengukur kena ada alat. Okey, ini adalah alat yang diperlukan untuk mengukur, Okey. Dalam alat ni namanya pita ukur. Dalam pita ukur ada 2 unit ukuran. Yang pertama? Ya, pandai. Yang pertama adalah unit ukuran dalam sentimeter, cm. Okey. Yang kedua dalam unit ukuran apa ni, Ifan? Inci. Ya, inci. Jadi, untuk ukuran standard dalam mata pelajaran sains rumah tangga, kita guna ukuran sentimeter. Unit sentimeter. Okey, jadi bila gunakan unit sentimeter ini, berhati-hati takut tersilap. Jadi, kena belajar betul-betul dengan cikgu, Okey, cikgu. Okey, sekarang kita nak ukur bahagian dummy ni. Okey, Ifan dah sedia dah? Saya dah ready, cikgu. Dah ready. Baik. Okey, cuba baca yang pertama tu. Garisan apa? Yang pertama sekali kita akan ukur garisan menegak. Garisan menegak. Garisan menegak maksudnya daripada atas ke bawah. Atas ke bawah, ya. Baik. Okey. Apa yang pertama? Pertama sekali kita ada ukuran bahu ke dada. Bahu ke dada. Okey, untuk ukuran bahu ke dada, di garisan bahu di tengah sini, murid semua ambil pita ukur dalam ukuran cm tu, dalam unit cm, letakkan di pangkal bahu, pangkal leher, kemudian kena lalu di bahagian dada, tengah dada. Okey, kat sini 23. 23. Catat. Saya catat, ya. Dalam unit apa tu? Sentimeter. Kat situ pun dah ada. Okey. 23. Dah. Alright. Okey. Lepas tu kita akan terus catat bahu ke pinggang. Okey, yang ini jangan gerakkan sebab bahu ke pinggang. Kita teruskan je, ya. Teruskan saja. Okey, ini adalah pinggang kita yang kita ikat tadi. Jadi kat sini teruskan saja sampai kat sini. Nampak berapa, ni? cikgu? 40. 40. Nampak saya jadi assistant cikgu hari ni. Pereka Fashion ternama. Okey, cikgu. Okey, lepas tu apa? Kita ada labuh rompi. Labuh rompi. Labuh rompi ni kita kena tengok rekaan kita nak panjang mana. Okey. Untuk sekarang ni macam mana? Okey. Panjang Cikgu mana, nak panjang ni je. Panjang tu je. Jadi 50, betul 56. 56. Baik. 56. Bersedia untuk cikgu. Okey. Good. Lepas tu apa? Lepas kita dah siap ukur garisan menegak, kita akan ukur pula garisan melintang. Ya, garisan melintang. Yang pertama? Bahu. Okey. Untuk bahu, kita kena ukur di bahagian belakang. Jadi, kena cari tulang bahu, tulang hujung. Hujung ke hujung lah. Hujung ke hujung. Baik. Jadi, bila yang ini senang lah. Tapi kalau pada badan kita, kita kena cari dia, pegang rasa. Okey. Ambil dalam unit cm, lalu di bahagian tengkuk, kemudian hujung dengan hujung bahu. Berapa tu? cikgu? Nampak tu Ifan. 40. Pandai. Okey. Cikgu, saya nak tanya, kenapa dekat formula ni ada bahagi 2? Okey. Kenapa? Sebab kita nak buat bahagian hadapan di sebelah saja. 1/4 daripada keseluruhan badan. Baik. Jadi untuk bahu kita kena bahagi dengan 2. Okey, maknanya satu bahagian untuk bahu adalah 20. Terus kiralah ada kalkulator tu kalau tak. Saya cuba comel lah, cikgu. Bagus. Kita test kita punya minda kita hari ni. Okey. Okey, yang kedua adalah dada. Ukuran dada ni perlu selari dengan lantai. Kenapa, cikgu? Sebab nanti kalau kita ke bawah, yang belakang ni jadi besar. Okey. Jadi kita nak bagi dia cantik sebab pola dah hasilkan pakaian nanti. Baik. Okey, bila kita buat,
Ni buat belakang je lah. Okey. Okey. Ni kacau. Okey. Masukkan kita punya jari sedikit supaya dia ada, jangan terlalu ketat. Okey. 86. 86 tersedia untuk cikgu. 86. Okey. Pastikan dia lurus selari dengan lantai depan dan belakang. Kejap cikgu, saya nak bahagi. 86 bagi 4, 21.5. Okey, dah dapat dah. Dah dapat. Okey. Okey, bila pinggang senang je, dah dapat dah. Macam tu. Dah dapat dah ni. Sebab pinggang tu kita dah ukur, kita dah letakkan tanda tadi kan. Okey. Okey, yang ini 66. 66. Okey, tadi cikgu lupa nak tekankan di sini bila bahagian dada ni perlu bahagian yang paling besar. Baik cikgu. Okey. Kira. Irfan terus kira. Alright, 16.5. Okey, lepas tu apa Irfan? Lepas kita dah kira pinggang, kita kena kira pula ukuran pinggul. Pinggul. Kita panggil dia pinggul. Okey. Okey. Ukuran pinggul bahagian yang paling besar juga. Bahagian besar juga. Bahagian yang paling besar. Dan dia mesti selari dengan lantai. Macam dada tadi, cikgu ya? Ya. Okay. Sebab badan kita bukan sengit-sengit. Badan kita memang betul betul. kan? Kalau tak nanti baju besar. kita pun sengit kan? Pandai. Tak Okey. cantik baju. Sekarang ni 80. Cikgu ambil 88. 88 ya. Okey. Habis dah tu. Okey. Belum. Kita ada satu lagi. Iaitu jarak mercu. Jarak mercu. Okey. Tak apa. Jarak mercu. Okey, untuk jarak mercu kita kena ambil dia di bahagian dada, tengah dada, mercu ke mercu. Okey. Jadi bahagian tengah dada ni, tengah dada kanan dan tengah dada kiri. Okey. Dalam ukuran ini 17 cm. 17 cm. Okey. Cikgu, boleh tahu tak kenapa kena ada jarak mercu ni? Dan kita kan dah kira dada tadi kan? Kenapa tu? Sebab kita nak tentukan di mana kedudukan lisu pemadan. Lisu pemadan tu dat tadi. Dat tadi tu. Yang macam membentukkan lagi kita punya baju, baju kita cantik. Jadi kita letak bila ada dat, dia memberi bentuk pada pakaian. Faham cikgu? Faham dah? Cepat Irfan belajar. Okey cikgu. Okey, cikgu nak tekankan bila kita mengira untuk buat pola, kita buat pola ni ada separuh sahaja, separuh daripada bahagian hadapan. Jadi pengiraan dia adalah bahu perlu dibahagikan dengan 2. Tadi Irfan dah pun kira. Okey, Irfan dah kira. Kemudian dada, pinggang dan pinggul kita bahagikan kepada 4. Nak tanya cikgu, kenapa kena bagi 4 ni? Tadi kita ukur keliling kan? Betul. Jadi kita nak buat separuh hadapan sahaja. Okey, sebab kita bagi 4. Ya. Terbaik cikgu. Okey. Cepat Irfan belajar. Lepas tu jarak mercu, sebab kita bagi separuh untuk bahagian depan, bagi 2 lah. Macam tu je. Senang je. Itulah formula dia. Ini untuk buat pola asas. Lepas ni Irfan belajar macam mana nak buat pola asas. Okey. Jadi kita mengimbau kembali. First kali bahu kena bagi 2. Ya. Okey. Dada bagi 4. Pandai. Pinggang bagi 4. Pinggul bagi 4. Jarak mercu bagi 2 juga. Sama macam bahu. Ya. Okey. So kita dah selesai mengira cikgu ya? Irfan rasa lepas ni kita buat apa? Lepas ni bila dah mengira ni, apa kata kita nak buat lakaran lah kan cikgu? Kenapa buat lakaran? Lakaran dah ada. Lakaran dah ada. Okey, dah mengira. Ya. Kita nak buat? Kita kena buat pola. Bagaimana kita nak buat pola? Itulah yang kita akan tekankan pada hari ini. Inilah yang akan kita buat, mendraft pola rompi. Mendraft pola rompi. Ya. Okey. Baiklah, kita simpan dulu cikgu. Simpan dulu. Okey, kita simpan dulu. Kita berehat dan kita kembali selepas ini. Ya. Kembali bersama saya Irfan Syamil, masih dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Untuk hari ini, pengetahuan semua kita tengah belajar subjek sains rumah tangga dan fokusnya kepada rompi. Dan tadi kita dah belajar mengenai lakaran dan juga ukuran badan bagi merealisasikan satu rompi yang akan dicipta pada hari ini. Okey, apa kata kita mengimbau kembali tentang ukuran yang kita telah buat cikgu ya? Ya, betul. Baik, inilah ukurannya.
ya, bahu ke dada 23 cm, bahu ke pinggang 40 cm, labuh rompi 56 cm. Ini adalah untuk garisan menegak. Dan kita ada garisan yang kedua iaitu garisan melintang. Yang pertama bahu 20 cm, dada 21.5 cm yang telah dibagikan keempat. Pinggang kita ada 16.5 cm. Untuk pinggul ukurannya adalah 22 cm dan yang terakhir jarak mercu ukurannya adalah 8.5 cm. Kita dah ada semua. Lakaran dah ada, ukuran badan dah ada. Cikgu, apa yang kita nak buat yang seterusnya? Yang kita nak buat adalah cara mendraft rompi, pola rompi hadapan. Kita akan mendraft pola rompi di bahagian hadapan dahulu. Okey. Sebelum tu kita kena kenal alatan. Yang pertama alatannya ini pembaris lengkung. Pembaris lengkung. Yang ini adalah pembaris sesiku. Okey, tugas pembaris sesiku ni adalah untuk membuat garisan yang bersudut tepat. Okey, 90 darjah. Ya. Apa-apa sahaja. Macam tadi kita buat garisan selari. Betul. Selari dengan rantai kan. Untuk kita buat garisan di dalam pola ni. Okey. Kemudian alatan yang ketiga adalah pembaris lurus. Saya takutlah nampak ni cikgu. Dulu cikgu saya selalu kejar saya dengan pembaris ni. Sebab nakal kan, biasalah cikgu. Jadi ni kita gunakan untuk buat garisan lurus. Ya, okey. Cikgu, sebelum tu melengkung ni untuk apa? Oh, tadi lupa ya cikgu. Kenapa pembaris ni pelik sikit Okey, pembaris melengkung ni kita nak menggaris garisan di bahagian rusuk. Di bahagian rusuk. Rusuk tepi kita lah kan. Kemudian di bahagian pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah dan pinggang juga rusuk. Okey, baik, faham. Jadi dia terbalikkan je lah. Okey. Macam tu. Hebatlah cikgu, macam boleh main bersaragam pun ada. Okey. Okey, yang ini semestinya. Ni apa nama tadi? dia tadi? Peter ukur. Pandai. Lepas ni boleh melakar pola. Dengan cikgu punya ajaran insya-Allah boleh. Okey. Kita akan lakar pola. Okey, untuk lakaran pola ni kita perlukan juga kertas perang ini kertas perang. Dan kita gariskan. Cikgu dah lukis siap-siap dah ni. Kita gariskan di bahagian tepi ni, lukisan yang garisan yang panjang. Dan bila garisan yang panjang ni terus labelkan GTH ataupun itu GTH? Garisan tengah hadapan. Garisan tengah hadapan. Sebab tadi kita ukur kan. Kita nak buat yang daripada tengah ke sini. Betul. 1/4. Jadi yang ini adalah garis tengah hadapan. Baik. Okey, ini garisan memanjang kat sini. Menegak, sorry. Okey. Lepas tu kita nak buat garisan melintang. Ambil je di atas ni. Kita guna sesiku ya? Ya. Apa-apa kita perlu ada pembaris ini untuk buat garisan bersudut tepat. Bersudut tepat. Ya. Baik, cikgu. Okey. Gariskan panjang tu. Okey. Tadi ukuran yang pertama, garisan menegak, apa dia? Bahu ke dada sebanyak 23 cm. Ya, okey. Tapi sebelum tu cikgu nak label. Nanti tak tahu pula kat mana. Ini adalah garisan bahu. Kita ada garisan bahu dan juga garisan tengah hadapannya. Patutnya kat atas. Okey. Garisan bahu ke garisan dada berapa, Irfan? Bahu ke dada 23 cm. 23 cm. Tandakan di bahagian 23 cm. Lepas tu bahu ke pinggang. Pinggang berapa? 40 cm. 40 cm. Berlaku dia. Okey. Labuh ke rompi 56 cm. 50, mana 56? Okey, dah nampak. Maknanya ini adalah untuk garisan menegak lah kan? Ya. Bila dah dapat tanda ni, kita kena ambil pembaris sesiku. Kemudian pastikan dia dalam keadaan yang bersudut tepat di bahagian yang bertanda. Macam mana nak tahu bersudut tepat? Yang pembaris yang sebelah sini mesti sama dengan garisan yang pertama tadi kita buat. Kena sama. Kalau tak larilah dia punya measurement dia kan. Okey. Buat garisan. Yang tadi ni yang kedua adalah garisan apa? Dada, okey. Ya, garisan dada. Okey, yang kedua, yang ni adalah garisan bahu, dada. Ini adalah garisan pinggang. Betul, garisan pinggang. Okey, label Kena label takut terlupa. Betul tak cikgu? Ya, yang ini apa?
Labuh rompi. Labuh rompi. Ini labuh. Okey. Labuh rompi. Okey. Baik. Satu lagi, kita belum bagi untuk ukuran daripada apa, cikgu? pinggang ke pinggul. Kena ada Pinggang. ukuran. Jadi Pinggang ke pinggul. di garisan pinggang kita kena ada ukuran standard 20 cm. Ukuran standard 20 cm. Maksudnya semua orang boleh gunakan. Okey. Kecuali kedudukan bahagian pinggul dia mungkin labuh sikit, kita kena ukur lah. Baik. Yang ni standard lah. Standard lah. Standard. Yang normal punya kan? Yang normal 20 punya, cm. ya. Baik. Masih guna lagi pembaris ni, pastikan dia bersudut tepat. Mesti semua Okey. bersudut tepat. Okey, kita dah dapat dah garisan. Ni garisan. Garisan apa? Pinggul. Pinggul. Baik. Okey. Ah. Kita nak buat leher dia punya. Nak buat leher pula? Garis leher ni ada ukuran standard yang cikgu nak buat, iaitu 7.5 daripada garis tengah hadapan di atas garisan bahu. 7.5 cm. Okey, tandakan. Kemudian di di atas garisan bahu ke bawah, tandakan 10 cm. Cikgu, boleh saya tahu tak kenapa ukurannya 7.5 dan 10? Sebab ini biasanya ukuran standard. Ukuran standard. Kalau kecuali jikalau orang tu dia saiz besar, kita kena ukur lain lah. Oh, kena tambah sikit lah. Ini yang ukuran yang standard lah. Sama macam yang garisan pinggul Ya, tadi. sama. Baik. Okey. Kalau dia orang tu terlalu besar, kita kena ukur lain Ukur pula. lain. Yang ini kita buat yang asas, yang mudah. Asas sahaja. Okey. Baik. Selepas tu kita buat garisan terus kat sini supaya kita nak dapatkan. Boleh tak cikgu? Kena ruang luas. Okey. Dapatkan 4 segi. Kemudian kita gunakan lengkung ini untuk buat leher. Kenapa melengkung cikgu? Kita kan bulat. Okey, jadinya kalau kita nak dapatkan ukuran bagi leher kita, kena pakai bahagian situ, yang sesiku punya. Ataupun ada pembaris khas dia pun boleh. Pun boleh juga. Ya, boleh. Okey. Ukuran bahu berapa yang bagi 2 tu? Ukuran bahu bahagi 2, 20 cm. 20 cm. Okey. Dan ini adalah garisan bahu daripada garisan tengah hadapan. Garisan tengah hadapan sini. Okey, baik. Jadi 20 cm tanda di sini. Tanda kat situ. Tanda. Lepas tanda, dia senang je. Lepas tanda garis. Lepas tanda garis. Macam itulah kan proses dia. Ya. Okey. Gariskan sampai dekat garisan dada. Kenapa garis kat sini? Kita nak buat keruk lengan. Keruk lengan Keruk tu lengan. bahagian sini. lubang lengan ni. Okey, faham. Tapi belum siap lagi proses dia. Okey. Kita buat dulu. Daripada garisan bahu, kita turunkan 2 cm. Ini pun standard biasa. Standard, ya. Okey. Tapi ada ukuran tertentu lah. Yang ini kita buat biasa je. Okey, sambungkan daripada pangkal leher tadi, garis leher. Terus yang kita tanda turun 2 cm tadi. Okey, faham. Okey. Ini untuk keruk lengannya kan? Nampak tak tu? Faham. Ini kita punya bahu. Dia tak lurus bahu kita. Dia ada sedikit turun kat ujung. Betul. Kat ujung. Okey. Kemudian kita kena buat keruk. Untuk buat keruk, daripada hujung ni, yang kita tanda tadi, sampai dekat garis dada. Garis dada. Okey. Apa cikgu? 21. 21. Boleh guna kalkulator. Kita kena bahagi 2. Bagi 2. Berapa cikgu? Mana kalkulator kita? Tak payah kalkulator lah. Apa cikgu? Okey, kita bahagi 2. Lipat je. Boleh juga. Ada teknik yang lebih senang kita guna. Kalau tak ada kalkulator, contohnya kan, hilang kalkulator, nak exam ni macam mana? Kita guna, kita lipatkan je. Lipat sahaja. Tanda. Kita dah tanda. Baik. Lepas tu, masukkan ke dalam daripada garis yang kita tanda tadi, masukkan 2 cm. Ini pun ukuran standard ke macam mana? Ya. Okey. Okey. 2 cm. Dah nampak ni, tanda ini, ambil. Ambil. Belum lagi. Apa lagi kita nak ukur? Tertinggal cikgu. Bukan tertinggal. Terlebih pula. Okey. Apa tu? Ni garisan dada. Tengok garisan dada yang kita bahagi 4 tadi. 21.5. 21.5. Okey. 21.5 berada di sini. Tandakan di sini. Okey. Tapi cikgu nak bagi 2 cm. Sebab kita nak bagi ruang untuk keselesaan kan cikgu? Pandailah. Mak cikgu dah beritahu lah tadi. Sebab tadi kita ukur ngam-ngam kan. Betul. Kau tidak nanti terlalu ketat. Kita nak bagi longgar sikit. Terpulang. Yang ini terpulang. Tapi cikgu nak bagi 2
cm. Baik. 2 cm. Okey, bila dah dapat ni, tanda yang baru tadi kita tambahkan 2 cm. Okey. Nampak ke tidak? Nampak. Okey, lepas tu Nampak apa pula cikgu? hujung bahu yang kita tanda tu Hujung kita bahu. sambungkan dengan yang masuk 2 cm tadi. Okey. Lepas tu gunakan juga lengkung ini di bahagian sini, sambungkan terus di garisan dada yang baru tadi yang kita tambah. Tambah 2 cm tu. Okey. Okey, Gunakan tambah. lengkung. Dah Okey. nampak dah. Keruk Kita punya keruk lengan bahagian hadapan. Okey. Dah faham? Dah dapat kita punya Okey, dah keruk lengan. dapat. Nak buat apa pula? Garis pinggang. Garis Macam mana pinggang. nak dapat garis pinggang ni pula? Alamak, macam mana cikgu Ni samalah, lebih kurang. Kira Sama ukuran je. dia. Ukuran dia apa tadi pinggang? 16.5 cm. 16.5 cm. Okey, 16.5 cm. Okey, yang ini kena tambah sama juga 2 cm. Tapi kalau nak tambah lebih pun tak apa. Ikut kepada saiz individu itulah. Kalau dia mungkin ada orang yang dia nak longgar dan sebagainya, terpulang lah. Terpulang. Tambah 2 cm. Okey, kemudian kita tambah lagi 3 cm. Kenapa kena tambah 3 Kenapa cm? tambah lagi 3 ni? Kenapa? Kenapa? Kita nak buat dart ataupun lisu pemadan. Okey. lisu pemadan. Bentukkan dia punya corak dia kan. Baru nampak lagi cantik. Kita nak tambahkan supaya lisu pemadan ni kita pindahkan di sini. Okey. Tapi itu step nantilah ya. Nantilah, okey. Okey. Dah ada, tadi tambah 2 cm. Lepas tu tambah lagi 3 cm. Dah tambah 5 cm. Baik. Okey. Yang ini kita gunakan pembaris lengkung. Okey. Bila gunakan pembaris lengkung, bahagian sini. Dari dada tu kita sambung kepada Sambung je. Okey, sambung je sampai Sambung je. Sampai Mudah bila pinggang. ada pembaris. Okey. Okey. Sekarang ni kita dah ada lambu rompi. Tapi ukuran tu di garisan punggung. Baik. Berapa punggung? 22 Pinggul cm. Berapa? 22 cm. 22 cm. Ada lagu disebut. Yelah cikgu, baru menarik. Okey. Okey, tambah berapa ni, nak tambah lebih pun boleh, tapi cikgu nak tambah 2. Tambah sini dua. tambah 2, sini tambah 2, Okey. sini tambah 2. Faham? Tapi kalau nak tambah lebih terpulang. Ikut kesesaan Ya, sendirilah. betul. Baik. Okey. Yang ini kita masih gunakan pembaris ni. Okey. Okey, daripada hujung sini yang kita tanda dan sini sambungkan sahaja. Maknanya dari garisan pinggang tu kita tarik ke garisan pinggul. Ya. Okey. Okey, dah siap dah pola asas kita. Dah siap dah? Ya, ini adalah pola asas di mana pola asas ni kita boleh buat apa sahaja rekaan yang kita nak. Okey, Okey. tapi rekaan ni kita akan buat pengubahsuaian pada pola. Okey, lepas kita dah ada pola asas tentang rompi yang kita lakarkan tadi, lepas ni kita nak buat pula pengubahsuaian. Tapi cikgu lupa. Apa cikgu? Oh, tadi kat sini. Apa tu cikgu? Apa tu? Minta maaf. Ini adalah yang cikgu lupa, lisu pemadan. Lisu pemadan. Tu apa dia? Jarak mercu. Kena ambil jarak mercu. Jarak mercu yang kita kira antara dua dada tadi kan? Ya. Garisan jarak mercu di tengah-tengah tu. 8.5 cm. 8.5 cm di sini. Okey, dia tengah-tengah cikgu kan? Kita dapat point kat sini. Cikgu tulis merah lah sebab ada tulisan garis pinggang tu biar nampak. Okey. Daripada tanda ni, kita tandakan, tambahkan di sebelah sini, bukan tambah. Kita tandakan 1.5. Baik. 1.5, sini pun 1.5. Ini pun kenapa 1.5 cikgu? Ini pun ukuran standard dia juga. Ukuran standard jugalah. Ya. Tapi kalau nak besar, terpulang. Nak kecil sikit pun boleh. Nak besar dia takkan cantik. Tapi lebih baik ini 1.5. Sebab ini untuk rompi kan? Dia kena ada bentuk yang cantik. Ya, bukan rompi sahaja. Pakaian lain pun boleh. Okey, sekarang ni, cikgu cakap tadi kan apa-apa mesti buat garisan tepat kan? Betul. Bersudut tepat. Okey, jadi dari sini buat garisan. Okey, lepas tu daripada garis pinggang, kita naikkan 10, kita ambil ukuran 10 cm. Okey. 10 cm ni. Okey. Yang bawah 12 cm. 12 cm. Ni untuk apa cikgu? Ini ukuran untuk apa? Inilah yang kita nak buat ni, lisu pemadan. Lisu pemadan. Okey. Kemudian sambung je lah. Sambung je lah kan? Sambung je. Sambung. Bila kita jahit nanti, kita kena lipat dan jahit di kedua ni. Okey. Jadi dia beri bentuk. Beri bentuk. Beri bentuk pada pakaian. Baik. So Okey. inilah
pola asasnya ke ada Ya. lagi cikgu? Cukup dah. Cukup dah? Kena label lah. Okey, kena label. Okey. Kita dah selesai ya membuat pola asas bagi rompi yang kita lakarkan pada hari ini. Cikgu lepas ni nak buat apa? Kita buat ubah suai ikut lakaran. Okey. Kalau macam ni tak lengkap lah, tak sama. Tak sama kan? Kita akan buat ubah suaian. Ya. Tapi sebelum tu, apa kata kita bagi adik-adik kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Ya, rehat dulu. Masih bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Dan untuk pengetahuan semua, kita masih dalam pelajaran mengenai sains rumah tangga. Dan kita tengah belajar tentang pola rompi. Dan sebelum kita berehat tadi, kita dah pun melakarkan ya kita punya pola asas bagi rompi kita. Dan sekarang, dengar kata cikgu nak buat sedikit pengubahsuaian. Apa kata? Kita dengarkan dari cikgu kita. Okey. Pola ni adalah pola asas. Pola asas maksudnya dia mengikut saiz badan kita. Tapi belum ada apa-apa reka bentuk yang mengikut lakaran. Jadi kita kena ubah. Jadi ini bila kita ubah, dia tak ada standard yang ada kita standard. jadi terpulang bagaimana kita nak. Ikut lakaran tu lah. Ya, terpulang ukuran bagaimana yang kita nak bagi pada pola yang diubah suai. Baik, Okey. Yang ini cikgu dah cuba dah tadi. Sambil-sambil tadi buat yang bawah ni kan ikut kesesuaian. Okey. Sebab tadi kan dah ukur labur rompi. Betul. Kemudian buat bentuk ni, bentuk bawah ni. Bentuk bawah tu. Ya. Inilah design dia kan. Okey. lakaran dia. Dan kita tengok pula bahagian leher. Leher yang kita buat pada pola asas adalah leher bulat biasa saja. Betul. Okey, jadi di sini dia leher ni lebih kepada berbentuk U style dia Jadi cikgu nak buat leher dia dulu, bahagian leher. Maknanya Okey. leher yang kita bulatkan tu kena buat bentuk U pula. Yelah. Yang Ikut tadi ni. pola asas, yang ni Okey. kita ubah suai. Ikut lakaran ni. Ya. Baik cikgu. Kalau kita tengok yang ini dia lebih daripada garisan dada Okey, jadi Okey. cikgu ambil lah anggaran di sini dalam lebih kurang turunkan daripada garisan dada. Berapa cikgu? Terpulang kan? Terpulang cikgu rasa cikgu nak 6 lah. 6 lah. Okey. Ikut kepada Kalau anda rasa semua. tak pasti, ambil dummy tu ukur. Ukur. Nak berapa? Betul. Terpulang. Jadi tapi cikgu dah Cikgu dah pakar, mesti dia tahu punya. Kan? anggaran berdasarkan lakaran. Okey, nampak. Lakarannya berdasarkan lakaran. Baik, Jadi cikgu. dah tanda yang kita nak aras dia kat mana. Kemudian kita sambungkan daripada pangkal leher tadi. Pangkal leher. Okey, sambung je. Gunakan ni juga. dalam Kalau nak kelompok. buat bentuk lain, nak buat free hair pula. Free hand. Free hand cikgu free hand, free hand. Pandai bergurau. Free hand pun boleh. Okey. Okey, jadi ambil sahaja pembaris ni, terus buat. Oh. Cukup dah. Baik. Ni kita guna pembaris sesiku lah kan? Ya, memang banyak gunanya pembaris sesiku. Kena ada ni kat rumah tau. Ya, memang kalau pelajar murid SRT memang SRT? kena ada 3 benda ni, 3 alatan ini. Okey. Okey, lepas tu kita nampak ada butang. Alah, ada 4 butang saya nampak kat sini. Ada butang dan kita kena buat belah ni. Okey. Dan bila ada butang, dia lapik, dia berlapik dan Betul. jadi kena ada lebihan. Okey, baik. Jadi kita kena bagi lebih. Okey, untuk bagi butang tadi, untuk belah lapik sama lebar. Belah lapik sama lebar. Cikgu bagi dia 1.5. Tambahkan daripada garis tengah hadapan 1.5
cm. Okey. Tandakan di dua bahagian. Lepas tu, garis sahaja. Garis saja. Senang. Begitu. Alright. Okey. Lepas tu tandalah kat mana kita punya. Biasa kalau ni 1.5, bawah ni pun 1.5 untuk butang. Betul. okey. Ini adalah saiz standard butang lah. Biasa butang yang kecil. Yang Biasa kecil, 1.5. 1.5. Tapi kalau butang tu besar, kita tak boleh letakkan 1.5 daripada garis tengah hadapan. Kena lebih. Kena lebih. Bergantung kepada saiz butang. Jadi, ukurlah kat sini berapa. Bahagikan 4. Okey, sebab kita ada 4 butang kan? Yep. Bahagikan 4. Jadi, pola ni sebenarnya dah siap. Cuma mungkin tak berapa nampak lagi lah. Sekarang, kita nak bagi dia basi. Sudah. Dah basi pula. Yang saya tahu makanan ni selalu basi. Kenapa pula basi ni, cikgu? Basi ni ruang antara garis pemadan dan juga garis gunting. Okey. Yang kita bina ini, yang kita lakar ini, semuanya adalah hasilnya nanti. Jadi kena ada lebihan kain untuk kita untuk ada ruang kita menjahit. Jadi yang ini sebenarnya adalah garisan pemadan. Garisan pemadan. Kita tambahkan untuk bahagian rusuk, tambahkan 2 cm. Okey, tambahkan 2 cm atau 2.5. Inilah basi dia. Ya. Sorry, 1.5 ataupun 2 cm. Sorry. Okey, lepas tu kalau bahagian rusuk guna ni lah. Tadi cikgu dah cakap kan? Ya. Untuk rusuk kita pakai pembaris melengkung ni. Okey, tandakan. Okey. Garis. Lepas tu ni sama juga. Mana dia? Okey. Ini Terkira pun sama 2 cm. 2 cm. Sini je, sampai sini je. Sampai situ je. Sebab ini yang kita dah ubah suai. Lakaran kita kan? Ya, ikut lakaran kita. Baik. So yang ini nak guna macam ni ke macam ni, Irfan? Ni ke? Terbaliklah cikgu. Ni. No. Ni. Salah. Salah ke? Alah, kenapa salah? Bukan salah, tapi nanti bentuk dia tak cantik. Kita kena pusing. Kita gunakan yang ini sebab pinggul kita kan bentuk melengkung macam tu kan? Ya, bukan mencekung. Okey. Okey, jadi kita gariskan ikut garisan yang ini. Baik. Dan ini adalah pembaris melengkung ya? Ya. Okey. Ini untuk basi kelim. Kelim yang akan kita buat adalah kelim belah kangkung. Kelim Okey. belah kangkung. Okey. Lepas tu, kita akan buat di bahagian kelepek. Kelepek tu kat mana, cikgu? Kelepek di bahagian bawah. Dia adalah salah satu penyudah tepi. Dan bila penyudah tepi ni, dia tak ada sambungan kain. Kita kena lipat. Okey, dan kita jahit kan? Ya. Lepas lipat, kita jahit. Tapi di sini, ukuran dia tak sama dengan kelim. Ukuran dia mungkin 2.5 atau 3. Terpulanglah, 2 pun boleh. Okey, jadi kat sini cikgu letak 2.5. 2.5. Ya, 2.5. Kita buat dia punya penyudah lah ataupun finishingnya kan, cikgu? Ya. Lepas tu garis je. Okey. Sama juga yang ni. 2.5. Tak dapat ukuran dia, kita sambungkan aja. Sambungkan aja. Begitu. Okey, kita dah dapat. Okey, dah. Yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Ini boleh buat 1.5. Untuk basi, boleh buat 1.5 hingga 2 cm. Alright, cikgu. Begitu juga yang ini. Okey. Cikgu nak tunjuk untuk buat pola. Sorry, Irfan. Ini adalah tanda pola yang perlu ada pada pola kita. Kita pegangkan ya? Kita pegangkan. Okey. Baik. Terima kasih. Tanda pola yang perlu ada pada pola kita adalah tanda ira lurus. Ira lurus ni apa, cikgu? Ira lurus ni nak menentukan kita punya pola bila kita nak bentangkan di atas fabrik. Okey. Supaya ira tu betul semua di ira yang sama. Ira lurus ni nak tentukan kita perlu tengok pada bahagian tepi kain. Tepi kain. Baik. Okey. Nak tahu? Okey. Ni mana-mana kiraan pun tak apa, tapi dengan gunakan pembaris. Ukur sahaja. Kita nak buat simbol je lah, cikgu kan? Okey. Dia sebenarnya, bila kita letakkan pembaris ni, dah automatik garisan tu lurus. Betul. Sebab pembaris ni bersudut tepat. Bersudut tepat. Dan dia mesti tandanya ada anak panah hujung. Anak panah depan dan belakangnya lah. Okey. Dah selesai ira lurus. Cikgu nak tunjuk lah, kan?
Okey, ini adalah pola asas yang kita buat tadi. Baik. Kalau boleh pola ni simpan, boleh buat apa-apa design lepas ni. Okey. Ini adalah pola apa ni? Rompi hadapan. Ya. Sebab dah tulis. Saya tahulah cikgu, cikgu dah ajar tadi. Okey, kalau kita tengok, ni pola rompi kita di bahagian sebelah badan sahaja. Okey. Sebelah badan bahagian hadapan. Okey, yang ini adalah kita punya apa ni tadi? Lisu pemadan. Okey, ni garis tengah hadapan. Okey, lepas tu ini adalah garis putus-putus ni. Cuba tengok garis putus-putus apa dia? Putus. Ni ke? Ya, garisan pemadan. Di garisan putus-putus ni lah kita perlu jahit. Jahit. Okey, kita jahit dekat garisan tu. Ya. Okey, untuk yang ni kita buat sebelah aja. Kita tak buat dua-dua belah. Buat sebelah je. Buat sebelah je sebab kita boleh lipat dan kita letakkan di atas fabrik gunting sekali. Kita buat sama-samalah. Ya. Okey. Jadi apa-apa tengok pada lakaran. Apa yang ada pada lakaran mesti ada pada pola kita. Kalau tak nanti tak jadi hasil seperti dalam lakaran. Okey, faham. Okey, faham. Okey. Yang seterusnya kita ada apa? Apa yang pula ni? Ini adalah bahagian pola yang umum bagi rompi. Okey. Okey, di sini cikgu hanya ajar bahagian hadapan. Tapi pola rompi mesti ada bahagian hadapan, bahagian belakang. Okey. Depan dan belakang. Kita buat satu je. Tapi kalau kita tengok kat sini, yang inilah. Yang cikgu Okey. Yang ini ada beza sikit dengan pola hadapan. Okey. Kita tengok kat belakang ni macam ni je kan? Betul. Kemudian ada lisu. Betul? Cikgu, saya nampak ada simbol 3 bulat tu. 3 bulat tu tanda apa tu kat situ? Tanda lipatan. Tanda lipatan. Maksudnya kita kena lipat fabrik tu, lepas tu letakkan pola di atas fabrik. Faham. Okey, lipatan tu mesti berada di sini. Okey. Supaya bila kita potong, dia akan jadi sekali. Mana dua-dua belah ada? Maksudnya separuh bahagian belakang. Bukan separuh bahagian belakang. Bahagian belakang tu lengkap lah. Dah lengkap. Okey, macam belakang ni. Dia lengkap. Okey. Yang ini adalah lapik pada bahagian hadapan. Yang ini lapik bahagian belakang. Apa fungsi lapik tu, cikgu? Kalau tak ada lapik tak cantik lah. Betul. Kalau Ifan punya baju, Ifan bilik memang ada lapik. Kita tengok yang ini pun ada lapik juga. Oh, ada dalamnya. Baik, cikgu. Kena ada lapik. Baru dia nampak kemas dan cantik. Okey. Baik. Jadi kita hanya belajar pola hadapan. Okey, cikgu. Okey. Baik, saya letak sini. Okey. Cikgu nak terangkan kebaikan pola. Okey, cikgu. Pola asas. Mungkin cikgu boleh buat sedikit kesimpulan je, cikgu. Kesimpulannya apa, cikgu? Apa yang kita belajar hari ni? Inilah cikgu nak simpulkan. Okey. Bila kita buat pola asas ni kita boleh simpan sampai bila? Kecuali badan kita dah naik. Okey. Jadi kena buat balik lah. Baik, cikgu. Jadi daripada sini kita boleh buat macam-macam rekaan. Okey, baik. Okey, cikgu, terima kasih banyak kerana bersama saya, Cikgu Anita, di studio untuk Mahir di Didik TV KPM. Terima kasih dan saya harap ilmu yang telah diajarkan dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua. Okey. Dan dengan itu, apa kata kita akan kembali pada esok hari pada pukul 2 hingga 3 petang. Dengan itu, jumpa lagi dan bye-bye.
TV KPM